Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health, and trust me on this. True story guys. First kali aku nak mengambil kesempatan dalam video kali ni untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada yang beragama Islam. Pejam celik, tiba-tiba dah masuk bulan Ramadan. Kejap je kan, how time flies kata orang. Dan macam biasa geng, seperti yang kita semua ketahui, bulan Ramadan ni merupakan satu bulan yang sangat-sangat dirindui oleh semua umat Islam dalam dunia ni. Feel dia lain macam tau, something that we can't explain. Benda yang kita tak boleh nak explain macam mana. Korang pun tahu kan, dia punya barukah tu macam mana. Dan di antaranya bila time nak berbuka puasa ni geng, lain macam mat dia punya feeling tu. Korang tengok air, korang tengok juadah atas meja, memang lain macam. Tapi time-time bulan Ramadan macam ni kan, mesti ada satu watak ni, kalau dekat Malaysia ni secara automatiknya dia akan jadi famous. Tak lain tak bukan watak si Barkoba guys. Yes, cerita 16 puasa Bendi 2, memang famous gila. Kalau korang tak percaya, korang tengoklah nanti. Memang dia akan sangat-sangat famous dalam bulan puasa ni. Okey, apa-apa pun, selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Hopefully kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang cukup mulia ni. Bercakap pasal filem ni, aku rasa kita memang aware tentang beberapa filem yang menarik dan best untuk ditonton. Contoh filem-filem mainstream yang kita biasa tengok. Kalau dekat Hollywood, kita ada filem dari Marvel, Avengers, DC yang sentiasa box office. Boleh kata memang pecah panggung lah kalau cerita tu keluar. Tapi guys, sebenarnya memang ada juga filem-filem yang underground ni yang best-best untuk kita tengok. Kalau aku nak sebut tu, adalah beberapa filem yang pastinya ada di antara filem ni filem-filem yang ganas. Ada juga yang seram rabak gila, di mana mungkin filem-filem ni tak lepas untuk tontonan umum. Ada yang kita tahu filem tu wujud, dan ada juga yang kita tak tahu sebab memang tak masuk ke dalam negara kita, atau kita yang tak dapat akses untuk tengok filem-filem ni. So guys, untuk video aku kali ni adalah merupakan satu kisah tentang sebuah filem yang dikatakan kalau korang tengok filem ni, dipercayai korang akan mendapat gangguan. Aku tak tahulah gangguan yang macam mana diorang maksudkan, tapi berdasarkan sejarah filem yang telah dikeluarkan pada tahun 1979 ni, memang agak lama babe, aku belum lahir lagi waktu tu. Diorang cakap semasa filem ni ditayangkan, dipercayai orang-orang yang pergi menonton wayang cerita ni tiba-tiba telah terperangkap di dalam panggung wayang tu, and then mereka semua telah mati dekat situ akibat berlakunya kebakaran dekat tempat tu. Bila je kebakaran tu berlaku, kesemua orang yang berada dalam panggung wayang tu cuba keluar, tetapi masalahnya apa yang terjadi adalah pintu dekat situ tiba-tiba terkunci, dan akhirnya mereka semua terkandas dalam tu dan rentung dibakar dalam kejadian tersebut. Bukan itu sahaja guys, ada lagi kisah seorang wanita yang tengah mengandung dikatakan mati dengan secara misteri apabila dia menonton cerita ni. And that was why kenapa ada yang berpendapat bahawa filem ni merupakan filem yang dikutuk. Tapi persoalannya, adakah benar disebabkan oleh filem ni ataupun ianya berlaku secara kebetulan? Jom, macam biasa, my name is Gizri and this is The Story. Nama filem yang aku masukkan ni adalah filem Antrum yang pernah dikeluarkan pada tahun 1979. Tetapi filem ni telah dibuat semula dan dikeluarkan balik pada tahun 2019. Aku dah tengok lah filem ni. Tak ada apa-apa pun berlaku, okey je. Mungkin ada korang yang pernah tengok filem ni yang berfikiran macam tu. Yes, betul. Pendapat aku totally sama dengan apa yang korang fikir. And then lepas tu, ada sumber mengatakan yang sebenarnya kalau korang dah tengok filem Antrum version 2019 ni, mungkin tak ada apa-apa yang
berlaku. Sebaliknya, filem yang diorang maksudkan Terkutuk ni adalah filem original yang dibuat pada tahun 1979. Yang version 2019 ni kira macam seakan-akan filem yang dibuat pada tahun 1979 tu. Dikatakan juga kopi filem pada tahun 1979 tu dah tak ada, tak dikeluarkan, dan mungkin ada di antara korang yang pernah tengok filem keluaran 1979 tu. Korang boleh kongsikan pengalaman korang dekat ruangan komen bahagian bawah. Kita kongsikan apa yang korang rasa lepas tengok cerita tu, if ada lah kan. Filem Antrum ni dikatakan mempunyai unsur-unsur yang seram. Seram dia tu bukan jenis yang macam cerita hantu yang biasa kita tengok tau. Kadang-kadang yang ada jump scare apa semua kan. Tak, dia tak jenis macam tu. Dia jenis cerita yang kalau korang pernah tengok cerita Jigsaw ataupun Midsommar, cerita dia jenis-jenis cerita yang macam ni. Dan bagi aku, apa yang bahayanya tentang filem yang jenis-jenis macam ni adalah ianya mungkin akan menyerang kita secara mental. Pemahaman kita tentang sesuatu perkara, apatah lagi kalau budak-budak yang menonton cerita macam ni. Okey, sebelum aku pergi dengan lebih jauh lagi pasal cerita ni, produser ataupun pengarah filem Antrum awal-awal dah warning kepada sesiapa yang menonton filem ni bahawa diorang tak akan bertanggungjawab di atas apa-apa yang mungkin berlaku selepas korang menonton filem Antrum. Pelik juga kan, kenapa diorang warning sampai tahap macam tu? Tapi itulah, manusia ni semakin orang cakap tak payah tonton, lagi itulah kita nak tengok, disebabkan perasaan ingin tahu tu yang sangat-sangat tinggi guys. Filem Antrum ni mengisahkan tentang dua orang adik-beradik, kakak dan adik lelakinya yang telah pergi ke dalam sebuah hutan yang mereka percayai merupakan pintu untuk pergi ke alam lain ataupun mereka panggil pintu neraka. Itu apa yang filem Antrum ni cuba ceritakan lah. Dan kisah ini bermula apabila anjing peliharaan si adik yang bernama Nathan dan juga kakaknya yang bernama Aurel ni telah disuntik mati pada waktu tu. Nathan ni kira macam masih budak-budak lagi tau, macam berusia budak-budak sekolah rendah, manakala si Aurel ni pula dia memang dah besar, dia dah remaja sekolah menengah. Grafik dalam filem ni kalau korang dah tengok mesti korang rasa kenapa dia buat macam tu. Dia macam ada yang glitch sikit tau. Then ada grafik yang macam stop motion. Pendek kata macam low budget punya filem lah, apa yang aku boleh gambarkan. And yang paling menyeramkan lah juga, dikatakan di setiap babak dalam filem ni mengandungi simbol-simbol satanik yang berbentuk pentagram ataupun macam bintang terbalik tu. Korang tahu kan simbol-simbol macam ni? Dalam filem Antrum tu guys, hampir ke semua babak yang ada diorang akan letak simbol-simbol satanik ni. I don't know why. Mungkin bagi aku kalau korang tengok simbol-simbol yang macam ni, dia macam nak meletakkan simbol tu dalam otak kita tau. Sebagai contoh, cuba korang fokus dekat satu-satu benda and then lepas tu korang tutup mata. Kadang-kadang benda tu dia akan appear tau dalam pandangan kita walaupun kita tutup mata. Korang pernah tak alami situasi yang macam tu? Mungkinlah penerbit filem Antrum ni dia try buat macam tu. Itu just apa yang aku rasakan lah. Okey, berbalik kepada kisah Nathan, iaitu si adik ni pula, di mana dalam filem Antrum ni si Nathan selalu je bermimpi bahawa anjing dia yang dah mati tu masuk ke dalam neraka. Bukanlah dia saja-saja dapat mimpi macam tu. Difahamkan yang si Nathan ni pernah lah tanya dekat mak dia tau, Mama, anjing Nathan masuk syurga kan? tapi guys, mak kepada Nathan ni cakap tak, anjing dia tak masuk syurga, anjing dia masuk neraka sebab anjing dia ni merupakan seekor anjing yang nakal. Aku pun tak faham lah kenapa mak dia cakap macam tu. Korang pun faham lah kan, budak-budak ni pemikiran dia memang tak sama macam kita yang dah dewasa ni. Lagipun anjing dia baru je mati kan. Aku tak tahulah, mungkin mak dia bergurau ke, tapi kalau nak bergurau pun budak-budak ni guys jenis yang ambil benda tu serius, so makin stres lah si Nathan ni. Semenjak mak kepada si Nathan ni cakap macam tu dekat dia, si Nathan mula terbayang-bayang benda-benda yang menyeramkan guys. Dalam filem tu seolah-olah emosi dia sangat-sangat terganggu, dan apa yang aku rasakan adalah mungkin sedikit sebanyak mengganggu cara pemikiran Nathan, sehinggalah si kakak kepada Nathan yang bernama Aurel ni mempunyai idea untuk membawa Nathan pergi ke sebuah hutan yang terlarang, iaitu hutan tempat orang yang dah berputus asa dengan kehidupan and pergi bunuh diri dekat situ. Dan dikatakan juga dalam hutan tu pun terdapat sebuah pintu untuk pergi ke alam lain ataupun alam yang diorang anggap neraka, semata-mata untuk mencari anjing diorang ni semula. Kira macam diorang nak ambil balik anjing tu bawa ke dunia mereka. Dia tak nak tengok adik dia bersedih tau. Bagi aku, sepatutnya sebagai seorang kakak, kau tak payahlah bawa adik kau pergi ke tempat-tempat yang macam ni. Tapi itulah kan, nak dijadikan ceritanya, diorang pun pergilah ke hutan terlarang tu. Dan sesampainya dua orang adik-beradik ni dekat hutan tu, diorang nampak macam ada satu papan tanda yang bertulis lebih kurang macam dilarang membunuh diri di
sini. Dan dekat tepi-tepi papan tanda tu ada barang-barang yang nampak macam berharga tau, yang telah ditinggalkan, kemungkinan milik kepada orang yang pernah masuk ke dalam hutan tu. So lepas je si Nathan and Aurel ni tengok macam tu, diorang berdua pun telah meletakkan barang-barang yang diorang rasa berharga sebelum masuk ke dalam hutan tu. Difahamkan barang yang diletakkan oleh mereka berdua tu adalah kalung anjing yang telah meninggal dunia tu. Dan dua orang adik-beradik ni berharap yang mereka akan dapat membawa anjing kesayangan mereka tu kembali hidup. Dalam perjalanan Nathan dan Aurel ni di dalam hutan tu, kalau korang tengok filem ni, memang banyak tempat-tempat yang boleh dikatakan agak seram ada dekat situ. And diorang berdua ni pernah terjumpa tahu satu tulisan yang macam telah ditoreh dekat sebatang pokok yang lebih kurang berbunyi macam ni. Sekiranya kalian masuk ke dalam hutan ni, kalian tidak akan pernah keluar. Maksudnya lebih kurang kalau korang masuk dalam hutan ni, korang tak akan dapat keluar. Tetapi dengan berbekalkan semangat yang tinggi dan rasa sayang yang membuat-buat terhadap anjing tu, Nathan dan Aurel tak peduli dan terus masuk juga dalam hutan tu. Dan lepas diorang jalan-jalan, akhirnya Nathan dan Aurel kemudiannya menjumpai macam satu tempat yang sesuai untuk didirikan kemah. So diorang pun berhenti dekat situ and then diorang dirikan kemah dekat situ. Apa yang menyeramkan juga dalam filem Anthem ni sebenarnya guys, bila je dua adik-beradik ni berada di dalam hutan tu, diorang telah membuat macam satu upacara pemujaan tau, dengan menggunakan simbol pentagram ataupun simbol bintang terbalik tadi tu. Kalau dah guna simbol tu, tak lain tak bukan lah kan, pemujaan apa lagi? Memang pemujaan setan lah. Aku pun tak tahu kenapa dengan tiba-tiba diorang buat pemujaan tu. Dan apa yang lebih memelikkan keadaan, di setiap bucu bahagian pentagram tu kan ada macam bucu tu kan, diorang berdua ni telah meletakkan setiap simbol agama-agama yang ada dalam dunia ni. Sebagai contoh, dekat bahagian bucu ni diorang letakkan simbol untuk agama Islam, yang sebelah ni pula diorang letakkan simbol macam lambang agama Kristian, sini pula Buddha, dan sampailah cukup ke 5 bucu pentagram ni. Apa yang diorang cuba sampaikan sebenarnya? Selesai je mereka siapkan simbol pentagram ni, Aurel kemudiannya telah membacakan satu mantra yang terdapat dalam buku yang dia bawa tu tau. Dan lepas tu mereka berdua ni kemudiannya telah menggali tanah dekat area tu seperti yang diarahkan dalam buku tersebut sehingga ke lapisan yang kelima. Dan setiap lapisan yang digali menurut buku tu mempunyai cabaran-cabaran dia yang tersendiri. Dan tujuan mereka menggali tanah ni adalah untuk pergi ke alam mereka yang percayai neraka tu. Dan time diorang berdua ni tengah menggali-gali lubang ni tau, pada lapisan yang pertama, si Nathan kemudiannya telah meletakkan telinga dia lebih kurang macam ni tau, dekat bahagian tanah tu, sebab dia macam terdengar satu suara. So dia rasa suara tu datang dari arah tanah tu. Dan pada waktu tu jugalah datang seekor tupai pergi ke arah diorang. Aurel kemudiannya memberitahu kepada Nathan, mungkin yang datang tu adalah jelmaan syaitan dalam fizikal tupai, dan dia ajak si Nathan ni untuk membunuh tupai tu. And then lepas tu, pada lapisan yang keduanya pula, badan si Nathan ni kelihatan macam dicakar tau, ada garisan-garisan merah. Kalau pendapat kita, mungkin dia memang diganggu oleh makhluk halus kalau kena macam tu. And mungkin juga sebab yang satu lagi adalah disebabkan allergic. Biasalah dalam hutan kita tak tahu kan. Dan part yang aku rasa macam tak boleh belah dalam filem Anthem ni adalah di mana pada waktu malam tu guys, korang nak tahu tak apa benda? Boleh pula si Nathan ni pergi ke sungai untuk berus gigi. Aku tak tahulah, kemungkinan dah habit dia kot mesti berus gigi sebelum tidur, ataupun nak dijadikan ceritanya. Kalau ikutkan logik, kalau kita lah dalam hutan tu, kalau kita tahu lokasi sungai tu dekat sebelah, okey lagi. Tapi kalau dah kena berjalan jauh tu, kirim salam je lah nak berus gigi kalau dah malam. Tapi itulah nak dijadikan ceritanya. Katakan bila je si Nathan ni berada dekat sungai tu, time dia tengah berus gigi, dia telah ternampak satu perkara yang sangat-sangat merisaukan dan yang menyeramkan tau. Benda-benda misteri. Kemungkinan penampakan satu sosok, then dia pun terus belah dari tempat tu guys. Pada keesokan harinya pula, mereka berdua ni dikatakan telah terjumpa dengan dua orang psikopat dalam hutan tersebut. Diorang nampak dua orang yang macam orang gila, aku boleh katakan, di mana salah seorang daripada dua orang gila ni sedang bermain dengan haiwan. Istilah bermain tu adalah jenis, bukan yang bermain biasa tau, yang jenis tu, korang faham kan, di luar tabi'i. Manakala yang seorang lagi tu tengah memotong daging binatang. Dekat situ juga ada patung kambing yang simbol setan tu kan, korang tahu kan, yang diorang panggil Baphomet. Patung tu seolah-olah direka khas
untuk menyeksa orang tau. Di mana dekat bahagian perut patung kambing besar tu dia agak besar sikit lah. Boleh dimasukkan manusia dalam tu, and then lepas tu kalau dah dimasukkan tu, dia orang akan kunci and then start nyalakan api dari bahagian luar. Sebab patung kambing besar tu jenis yang besi. So bila dipanaskan dari bahagian luar, memang kira kena oven lah kalau siapa-siapa yang diletakkan dalam perut tu. So bila je si Nathan dan Aurel ni ternampak dua orang psikopat ni, Aurel terus teringat dekat buku yang dia pernah baca, yang dia bawa tu, dan dua orang psikopat yang dia orang tengok waktu tu seolah-olah watak dua ekor setan yang sedang menjelma dalam bentuk fizikal manusia. Lepas tu tak fikir panjang guys, disebabkan rasa takut yang amat, dia orang terus belah dari situ dengan menaiki sebuah sampan yang berada dekat sebuah sungai berdekatan. Dipendekkan ceritanya, bila dia orang sampai dekat sebuah tempat ni, alangkah terkejutnya Nathan dan Aurel bahawa mereka sebenarnya masih lagi berada di tempat yang sama, tempat yang diorang camping sebelum tu, walaupun jalan yang diorang gunakan agak lain dalam hutan tu. Bagi kita lah kan, benda-benda macam ni kalau dah terjadi, memang tak asing lah kalau dalam hutan tu disebabkan kena sembunyi. Mungkin lebih kurang macam tu apa yang kita fikir, sebab kita masih lagi berada di tempat yang sama. Pusing-pusing situ juga, pusing-pusing situ juga. So bila je Nathan dan Aurel ni berada di dalam keadaan kebingungan ni, tiba-tiba si Nathan menjerit tau, sebab dia cakap yang dia telah ternampak seekor anjing yang berkepala 3 yang dia percayai anjing tu adalah anjing penjaga pintu neraka. Kakaknya si Aurel bila dah dengar macam tu, terus pergi ambil adik dia dan terus menutup mulut adik dia ni tau. Sebab korang ingat lagi tak dua orang psikopat tadi tu, yang dua orang gila tu. Si Aurel ni takut yang dua orang psikopat tadi tu terdengar cerita Nathan dan pergi attack dia orang berdua, and then mungkin akan membunuh mereka. Dan akhirnya disinilah plot twist dalam cerita ni guys, di mana Aurel terpaksa memberitahu kepada Nathan bahawa apa yang diorang lakukan sepanjang dalam hutan tu adalah hoax, tipu semata-mata tau. Benda ni tak wujud, tak ada pintu neraka seperti yang si Aurel ni pernah bagi tahu dekat Nathan, dan buku yang dia buat simbol baca mantra apa semua ni kan adalah palsu, hanya rekaan semata-mata. Benda ni tak betul. Tapi apa yang menghairankan si Aurel adalah kesemua benda yang dia tulis and lukis dalam buku tu, termasuklah berjumpa dengan dua orang psikopat tadi tu, betul-betul terjadi. Dan tujuan dia buat semua tu, pergi hutan, buat ritual tu, hanyalah untuk membuatkan si Nathan ni happy semula tau. Dia tak nak adik dia ni sedih. Niat dia memang dah bagus, tapi matlamat tak menghalalkan cara, kata orang kan. Then dalam cerita ni si Nathan cakap balik dekat Aurel yang walaupun benda semua ni tak betul atau direka-reka oleh Aurel, dia memang totally nampak apa yang telah dikatakan oleh Aurel. Contohnya dalam hutan sebelum ni kan, dia memang pernah nampak benda-benda gaib ni guys, dan ini membuatkan dia memang percaya dengan kata-kata Aurel sebelum-sebelum ni. Bagi aku lah kan, kemungkinan si Nathan ni sebenarnya mengalami masalah depresi sehingga mengganggu kesihatan mental dia disebabkan kematian anjing yang dia sayang. Sebab benda ni lah dia macam berhalusinasi sampai ke tahap macam tu. So selepas tu ada flashback tau dalam filem Anthem ni, di mana korang ingat tak yang anjing Nathan telah disuntik mati tu? Sebenarnya guys, sebab kenapa anjing ni disuntik mati adalah kerana anjing ni telah menggigit Nathan time dia orang tengah bermain, dan boleh dikatakan agak teruk jugalah Nathan time tu, and that was why mak dia telah menyuntik anjing tu sampai mati. Sebab mak dia tak nak yang anjing tu nanti mungkin akan membahayakan Nathan. Tapi apa yang jadi lepas tu, si Nathan ni pula yang macam mengalami masalah kesihatan mental tau. Okey, kita berbalik kepada cerita dua adik-beradik dalam hutan tu. Bila je diorang ni dekat kawasan kemah tu, tiba-tiba Nathan dan Aurel ni telah menjumpai semula dua orang psikopat tadi tu, macam tengah menyelongkar kemah diorang. Time tu Nathan dan Aurel ni just dapat bersembunyi. Diorang tengok je dari jauh tau. Dan dalam keadaan yang cemas macam tu juga, tiba-tiba si Nathan ni terus keluar dari tempat persembunyian diorang and macam cuba untuk melawan dua orang gila ni. Tapi apa yang jadi lepas tu, si Nathan ni kena tembak guys, kena tembak oleh dua orang gila tu. So lepas dah tengok jadi macam tu, si Aurel ni terus keluar untuk menolong Nathan, tapi last dia pun kena tembak sekali. Sebenarnya mereka berdua ni belum lagi mati tau, sebab peluru yang digunakan oleh dua orang psikopat tu bukanlah peluru sebenar. Dia macam bius je tau. Bila dah jadi macam tu, Nathan dan Aurel terus dibawa ke tempat dua orang gila ni, dan Aurel telah diletakkan di dalam sangkar, manakala Nathan pula diletakkan
diletakkan ke dalam perut patung kambing tadi tu untuk dibakar. Walau bagaimanapun, si Aurel ni berjaya juga untuk meloloskan diri dan kemudiannya dia telah mengambil senjata api dekat situ and then dia terus tembak dua orang psikopat ni guys, dan dia sempat menyelamatkan adiknya si Nathan ni. So selepas dia kejadian tu, dua orang adik-beradik ni pun meneruskan perjalanan, dan dalam perjalanan dia cuba keluar dari tempat tu, si Nathan dalam hutan tu tiba-tiba dia telah terdengar macam bunyi rantai yang tengah diseret tau, dan dia fikir mungkin bunyi tu adalah bunyi rantai anjing penjaga neraka yang dia fikir tu, tapi sebaliknya dia telah terjumpa seekor anjing tau dalam hutan tu. Lepas je si Nathan ni jumpa anjing tu, filem tu tiba-tiba terus tamat. Tiba-tiba je tamat guys. Di sini yang peliknya cerita ni, dia macam tergantung, tetapi lepas tu filem ni terus masuk ke babak yang seterusnya, babak di mana si Aurel ni tengah melarikan diri daripada sesuatu. So maksudnya Aurel dan Nathan berada di tempat yang berlainan dalam hutan tu. Si Aurel ni pula yang telah berjumpa dengan benda-benda yang pelik-pelik, dan mungkin dia pula yang berhalusinasi. Dia jumpa macam benda yang menyeramkan dalam hutan tu, tengkorak lah dan macam-macam lagi babe. So pada hujungnya si Aurel ni dah mula rasa menyesal tau kenapa dia buat semua benda ni. Yelah, semata-mata nak buatkan adik dia happy semula, tetapi lain pula yang jadi lepas tu. Bila dah malam tu, si Aurel ni telah masuk semula ke dalam kemah tau, sambil dia menangis-nangis, dan pada malam tu juga dia telah terdengar bunyi rantai diseret dan terus menghalakan pistol yang dia ambil dari tempat dua orang gila tadi tu ke arah bunyi rantai. Dan selepas tu filem Anthem terus tamat babe. Ni betul-betul tamat dah tak ada, habis terus. So sekali lagi dia macam tergantung tau, tapi korang mesti dapat berfikirkan macam mana ending cerita ni. Kemungkinan lepas dia si Aurel ni menghalakan pistol tadi tu ke arah bunyi rantai, dia mungkin tertembak adik dia si Nathan ni. Dan bila dah jadi macam tu, dia mungkin rasa menyesal dan terus bunuh diri. Kemungkinan lah kan, sebab hutan tu pun dah nama dia hutan bunuh diri. Mungkin macam tu lah ending dia. Aku pun tak sure sangat guys. So apa yang menyeramkan dalam filem Anthem ni adalah sound visual yang diorang gunakan tau. Sound dia tu memang boleh membuatkan korang akan rasa merinding, kata orang, rasa macam meremang. Memang seram gila guys. And then plus dia punya grafik yang macam tak seberapa tu, tapi still agak menyeramkan. Dan aku tak faham kenapa perlu ada ritual-ritual yang jenis macam tu, yang ada pentagram apa semua kan. Kenapa diorang perlu highlightkan benda ni? Apakah motif di sebalik cerita ni dibuat? Banyak benda menjadi persoalan. I don't know man. Benda yang agak pelik bagi aku dalam filem Anthem ni. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit the like button if you like this video, share it to your friends and your family. Subscribe pada korang yang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, and I'll see you guys again in the next video. Peace.